Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Hari ini kembali lagi dengan Bahasa Melayu bersama Cikgu Laila. Pada hari ini, Cikgu ingin memperkenalkan buku Pendidikan Keselamatan Jalan Raya itu PKJR. Okey, lihat buku ini murid-murid. Okey, tengok gambar. Okey. Buku ini adalah penting untuk murid-murid mengetahui keselamatan di jalan raya, terutama semasa datang dan pulang dari sekolah. Cuba lihat buku ini. Okey, ada pegawai ataupun penjaga keselamatan. Okey, ia pegang apa tu? Ia pegang tanda berhenti. Lepas tu ada bas sekolah, ada murid-murid beratur, naik bas dan juga ada murid-murid yang berjalan kaki ke sekolah. Okey, di buku ini ada tulis waspada budaya kita. Okey. Semua murid-murid akan dapat buku ini. Okey. Lihat gambar pada buku ini. Murid-murid ada kan buku ini? Okey. Aktiviti 1 itu teliti gambar di bawah, kemudian baca fungsi komponen keselamatan. Okey, buku ini adalah untuk kita mengetahui keselamatan diri kita dan juga orang lain. Okey, tema 1 adalah pengangkutan darat. Okey, ketika kita menaiki kenderaan, kereta, kita mesti apa murid-murid? Okey, kita mesti memakai tali pinggang keledar. Cuba kita baca kat situ. Ini tali pinggang keledar. Tali pinggang keledar dapat menghalang penumpang daripada terhumpang ke hadapan atau tercapak keluar daripada kenderaan apabila berlaku kemalangan. Okey, yang pertama sekali apabila kita menaiki kereta, kita mesti memakai tali pinggang keledar. Yang kedua apa dia? Beg udara keselamatan. Beg ni selalunya ada di depan. Okey, beg udara keselamatan akan mengemban untuk mengurangkan daya hentaman ketika penumpang terhumbang ke hadapan jika berlaku kemalangan. Mesti ada ni. Kalau kereta mahal banyaklah. Kalau kereta yang murah-murah tu ada di depan pemandu saja. Kalau kereta mahal semua ada. Okey. Yang ketiga adalah cermin pandang sisi. Cermin pandang sisi digunakan untuk melihat kenderaan di belakang sebelum memotong kenderaan di hadapan. Cermin pandang sisi berada di sebelah kiri dan kanan kereta. Okey, yang keempat adalah cermin pandang belakang. Cermin pandang belakang digunakan untuk melihat kenderaan di belakang.
Okey, cermin pandang belakang ni penting untuk pemandu. Kalau mak kita, ayah kita tu, ia akan fokus pada cermin pandang belakang. Okey. Yang kelima adalah pengelap cermin. Ini pun penting. Pengelap cermin kenderaan digunakan sewaktu hujan untuk membolehkan pemandu melihat objek dengan jelasnya. Kalau ada hujan, kalau kotor, kita boleh tekan air, ada air kat situ. Kalau kotor kan kita sembuh. Kita tengok mak kita sembuh, ayah kita sembuh. Ada air kat depan tu. Okey, yang keenam adalah brek kaki. Brek kaki berfungsi untuk memperlahankan dan memberhentikan kenderaan. Okey, ada berapa fungsi penting dalam sebuah kereta? Okey, ada 6. Iaitu yang pertama, tali pinggang kerenda. Maksudnya kita mesti pakai tali pinggang ni semasa berada di dalam kereta. Okey, kalau adik kita mesti ada kerusi khas untuk adik-adik kita ya. Okey, yang kedua adalah beg udara keselamatan. Ini penting tau. Pastikan berfungsi ya. Yang ketiga adalah cermin pandang sisi. Nak tengok kanan, nak tengok kiri, nak tengok kenderaan dari arah jauh ataupun arah dekat. Ini penting untuk keselamatan. Okey, yang keempat adalah cermin pandang belakang. Kita nak lihat kenderaan dari belakang. Kadang-kadang kita tak pasti kan mana satu kenderaan. Kena tengoklah sebelum membelok ke kiri, ke kanan, semua penting. Okey, yang kelima pengelap cermin. Yang keenam, brek kaki. Brek kaki ni selalu kena cek. Kalau 6 bulan sekali kita cek kereta, kita pastikan kita suruh orang yang cek kereta tu cek kereta, brek kereta kita okey atau tak. Okey anak murid. Hari ini cikgu ingin masuk tema 1 iaitu kekeluargaan. Cikgu nak masuk dalam buku unit 2, buku aktiviti unit 2, cerita keluargaku. Hari ini cikgu akan gabungkan kemahiran mendengar dan bertutur. Cikgu akan gabungkan dengan kemahiran menulis. 1.1 dan cikgu akan gabungkan dengan kemahiran 3.1 itu asas menulis. Cikgu kena gabungkan. Kalau cikgu tak gabungkan nanti lambat. Jadi anak murid kena perhatikan betul-betul lah apa yang cikgu ajar. Okey, yang pertama adalah aktiviti 1, dengar dan ikut sebutan guru. Kemudian nomborkan ayat pada gambar. Okey, cikgu baca dulu sebelum kita perhatikan gambar. Okey, ada gambar apa? Gambar ayah, biasalah gambar ayah, gambar mak, gambar nenek, abang, adik. Cuba tengok dia orang tu sedang buat apa. Tengok. Masing-masing ada aktiviti dia sendiri. Okey, cuba kita baca. Ayah saya suka membaca. Ayah saya suka membaca. Kemudian, letakkan ayah saya suka membaca tu nombor berapa? Nombor 1. Jadi, anak murid tulis di sini. Nampak tak sini? Tulis di sini nombor 1. Ayah saya suka membaca. Ikut cikgu. Nombor 1. Ayah saya suka membaca. Okey. Kita pergi pada nombor 2. Mengait baju ialah kegemaran nenek. Cari gambar nenek. Ini ke nenek? Tak. Ini nenek?
Tak. Okey, ini adalah nenek. Mengait baju ialah kegemaran nenek. Tulis nombor 2 kat sini. Okey, yang ketiga. Hobi adik saya mengumpulkan stem. Cari gambar adik. Kat mana? Cikgu tak nak cakap dah. Okey, cari kat mana? Tulis nombor 3. Lepas tu nombor 4. Kakak saya pandai bermain piano. Cari gambar kakak. Nampak? Okey, nombor 5. Minat abang saya melayari internet. Cari gambar abang. Kalau internet mesti ada laptop atau komputer. Tulis nombor 5 di situ. Okey, nombor 6. Ibu sedang memotong kek. Pasti semua murid-murid kenal kan bentuk kek macam mana. Tulis nombor 6 di situ. Senang ke susah? Senang. Okey, senang je kan? Kalau senang, murid-murid boleh buat nanti. Sebelum tu, cikgu nak bagi tahu. Nombor 1, ayah saya suka membaca. Ayah saya suka membaca. Nombor 2, mengait baju ialah kegemaran nenek. Nombor 3, hobi adik saya mengumpulkan stem. 4, kakak saya pandai bermain piano. 5, minat abang saya melayari internet. 6, ibu sedang memotong kek. Ini semua adalah ayat. Ayat apa? Ayat tunggal. Nombor 1 ni ayat tunggal. Nombor 2 ayat tunggal. Nombor 3 ayat tunggal. 4 ayat tunggal. 5 ayat tunggal. 6 ayat tunggal. Apa maksud ayat tunggal? Ayat tunggal adalah ayat yang boleh berdiri sendiri tanpa ada penghubung. Nanti cikgu ajar ayat majmuk dia macam mana. Ini adalah ayat tunggal. Maksudnya ayah saya mengait baju kegemaran nenek. Nenek seorang. Hobi adik saya ni adalah kakak saya, minat abang saya, ibu saya. Ayat tunggal ni ia tak ada dam, ia tak ada atau, ia tak ada walaupun. Nanti cikgu ajar macam mana bentuk ayat majmuk. Okey, ni hari ini kita belajar mengenai ayat tunggal. Okey, kita pergi pada latihan yang kedua dalam buku aktiviti, iaitu pada muka surat 12. Ni tadi adalah kemahiran mendengar dan bertutur. Cikgu gabungkan dengan kemahiran menulis. Menulis. Cuba kita tengok kat sini. Okey, aktiviti tulis perenggan di bawah. Okey, kita baca. Dia suruh kita tulis semula sahaja ya. Sebab dia nak kita kemas kini, kita nak pastikan tulisan murid-murid cantik seperti buku aktiviti. Tengok kat sini. Encik Fauzi dan anak-anaknya suka bermain catur. Itu kegiatan utama mereka pada masa 8. Mereka mengisi masa 8 dengan aktiviti yang berfaedah. Okey, kemudian murid-murid tulislah kat sini. Tulisan ni lebih kurang macam ni. Kena pasti huruf besar. Encik Fauzi ni huruf besar. Kalau ada dam macam ni adalah ayat majmuk. Lepas tu letak titik, tanda baca ataupun tanda noktah. Kalau ni adalah tanda baca, tanda noktah ni yang ni titik ni. Okey, lepas tu kena mestilah huruf besar. Kalau boleh tulislah macam ni. Tulis sama besar dengan macam ni sebab ruang dia pun banyak ni. Ruang dia pun banyak dia bagi. Okey, kemudian kita pergi pada perenggan kedua. Tengok gambar ni. Tengok gambar ni. Perenggan kedua kita tengok gambar. Okey, perenggan kedua kita baca.
Dahlia dan kakaknya pandai membuat origami. Mereka belajar daripada ibu. Okey. Origami yang dibuat itu dijadikan hiasan di dalam bilik mereka. Okey. Cikgu ulang baca ya. Cikgu ulang baca. Maknanya kita ada 3 kemahiran. Kita gabung jaringkan. Okey, yang pertama. Ni gambar. Kita baca. Encik Fauzi dan anak-anaknya suka bermain catur. Itu kegiatan utama mereka pada masa 8. Mereka mengisi masa 8 dengan aktiviti yang berfaedah. Tulis cantik-cantik tau. Jangan tulis kecil besar. Nanti susah cikgu nak bagi tahu macam mana nak tulis. Kena tulis betul-betul macam dia tulis. Lepas titik mesti huruf besar. Jangan tulis huruf kecil. Nanti kena buat pembetulan. Okey, yang kedua. Gambar ni origami ni. Origami ni adalah bentuk-bentuk yang dibuat daripada kertas. Selalunya pelik seni akan buat latihan origami macam ni, aktiviti macam ni. Okey. Kita baca ya. Dahlia dan kakaknya pandai membuat origami. Mereka belajar daripada ibu. Titik tu, jangan lupa tu ada titik tu kat situ. Origami yang dibuat itu dijadikan hiasan di dalam bilik mereka. Okay, lepas tu, murid-murid tulislah kat sini cantik. Tulis cantik kat sini. Okey, cikgu rasa itu saja untuk pagi ini. Okey, selamat belajar murid-murid. Assalamualaikum.